وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini ialah tajuk yang ke-119. Carilah rezeki tetapi jangan tamak. Ulat yang ada di dalam tanah diberi rezeki oleh Tuhan semesta alam. Wa ma min dabbatin fil ardh wala ta'irin yatiru bijanahayhi illa umamun amthalukum. Dan tidak ada suatu binatang yang melata pun di bumi dan burung yang terbang melayang dengan kedua-dua sayapnya, melainkan mereka makhluk-makhluk juga seperti kalian, yakni dalam hal mendapatkan rezeki. Suratul An'am surah yang ke-6 ayat 38. Burung yang berada di dalam sarangnya juga diberi makan oleh Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pembelas kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana. Disebut dalam hadis Nabi SAW, kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Sebagaimana burung yang diberi rezeki, yang terbang berangkat dengan perut kosong dan kembali dengan perut kenyang. Ikan yang berada dalam air juga diberi rezeki oleh Tuhan penguasa langit dan bumi. Firman Allah Ta'ala, yut'im wa la yut'am. Allah, dia yang memberi rezeki dan tidak diberi makan. Sementara itu anda lebih suci daripada ulat, burung dan ikan. Tidak usahlah bersedih kerana soal rezeki. Ramai orang yang hidupnya dihimpit kemiskinan, kesusahan dan tekanan hidup hanya kerana jauh daripada Allah Ta'ala. Misalnya ada seorang yang kaya, rezekinya melimpah, badannya sihat dan mendapat kebaikan daripada Tuhannya, kemudian dia berpaling daripada ketaatan, sering meninggalkan solat dan sering melakukan dosa-dosa besar. Maka Allah Ta'ala akan mencabut kesihatannya dan keluasan rezekinya dan menimpakan kepadanya kemiskinan, kesedihan dan kegundahan, sehingga dia selalu ditimpa kesusahan demi kesusahan dan bencana demi bencana. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian siksaan itu adalah kerana sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahinya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa sahaja yang menimpa kalian, maka Allah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dan kesalahan-kesalahanmu. Allah Ta'ala berfirman, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yakni rezeki yang banyak. Surah Al-Jin surah yang ke-72 ayat 16. Seorang penyair mengatakan, apakah engkau hendak menangisi Laila? Padahal engkau lah yang membunuhnya. Kamu bunuh dirinya dengan perlahan dan penuh ketenangan, wahai pembunuh bengis. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini ialah carilah rezeki tetapi jangan tamak. Adapun mencari rezeki itu ialah perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Di antaranya Allah menyatakan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dan hendaklah kamu bertebaran, berjalan di setiap sudut dunia ini mencari rezeki, makan rezeki Allah. Dan Allah berfirman, fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila mana kamu selesai solat, maka carilah rezeki. Bertebaranlah di muka bumi bagi mencari kurniaan Allah. Dan hendaklah kamu sentiasa mengingati Allah, semoga kamu mendapat kejayaan. Jadi persoalan mencari rezeki ini adalah tuntutan dan perintah syarak. Dan Allah Ta'ala suka seorang hamba yang berpenat-penat mencari rezeki. Bahkan Islam tidak menyukai orang-orang yang menganggur, atau disebut sebagai batalah, menganggur duduk saja. Sebagaimana kata Umar Al-Khattab, fa inna as-sama' la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit tidak menurunkan emas atau perak. Bahkan Umar Al-Khattab bila melihat seorang yang tidak mau bekerja dan duduk di masjid, lalu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengeluarkan dia dari masjid supaya dia bekerja. Dalam proses kita mencari rezeki, maka apa yang akan berlaku dalam hidup kita? Akan ada satu perasaan tamak. Bagaimana kita nak memahami makna tamak? Perkataan tamak ialah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka itu yang pertama, pengertian tamak. Yang kedua, mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Islam, yang cara dia memperolehinya, mencuri, rasuah, maka perbuatan itu perbuatan tamak. Dan yang ketiga, tamak berarti mencari rezeki dengan mengabaikan perintah Allah. Maka itu namanya tamak. Umpama kita kata jangan sibuk cari dunia sangat dan tamak sangat dunia sampai tak solat, sampai tak keluar zakat, tamak sangat dunia sampai mengabaikan tanggungjawab harta benda. Jadi dalam pengertian tamak ada 3 perkara yang penting untuk kita fahami. Yang pertama, tamak bila mana seorang mengambil yang bukan hak dia. Itu bukan hak dia, dia pun ambil. Tuan-tuan, apa pun, walau sekecil mana pun barang yang kita ambil daripada orang yang bukan hak kita, maka ia akan dipersoalkan oleh Allah sebagai suatu perbuatan tamak, kerana itu bukan hak kita. Dan yang kedua ialah orang yang mengambil harta benda, mencari harta benda dengan cara haram. Sebab itu kata Nabi SAW, fa'azmilu fit talab. Hendaklah kamu memperelokkan cara kamu mencari rezeki. Jangan dengan kamu rasa lambat rezeki lalu kamu mengambil dengan cara yang haram. Jangan. Lambatlah dapat rezeki, duk mengair ikan, lambat dapat ikan, curi bok sebelah lah banyak ikan. Senang. Bubur kita tak kena ikan, ambil bubur orang lah. Pukak kita yang kita hanyutkan tak ada ikan, pukak orang lain ada, lalu kita ambil. Maka ini tamak. Mengambil cara haram, mengambil hak orang lain. Dan yang ketiga ialah tamak dengan maksud mengalpakan tanggungjawab perintah Allah. Yang dapat harta tak zakat, yang dapat harta dengan cara meninggalkan kefarduan. Maka kelompok-kelompok tamak ini yang Nabi SAW ajar kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada diri yang tak pernah kenyang, tak pernah cukup. Yang ini tak diajar cukup yang halal, lalu mengambil yang haram dengan cara-cara yang saya sebutkan. Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menyebut dalam syairnya, beliau berkata, al-abdu khurrum ma qana wal hurru abdun ma tama faqna wala tatma fala syai'a yashinu siwa tama. Imam Asy-Syafi'i menyebut dalam syairnya, seorang hamba dia menjadi terpuji bila apa sahaja yang diperoleh dia rasa cukup. Seorang hamba dia jadi merdeka dan terpuji bila apa sahaja yang diperoleh dia rasa cukup. Dan seorang yang merdeka pula menjadi hamba bila dia senantiasa tamak. Dan kata beliau lagi, kerana itu hendaklah kamu merasa cukup dan jangan kamu tamak, kerana tidak ada sesuatu yang paling buruk daripada tamak. Tak ada benda yang paling buruk daripada tamak. Sehingga kata ulama, at-tamak fakrun, tamak itu ialah tanda kefakiran. Bila seorang itu tamak, itu tanda kefakiran. Bila kita lihat apa yang dihuraikan oleh pengarang kita, setiap makhluk Allah, Allah dah tentukan rezeki yang halal. Kita sebut yang ditentukan oleh Allah rezeki yang halal. Bila mana dia cuba mencari rezeki yang haram, maka Allah berhak menghukumnya. Allah menjamin setiap makhluknya akan diberi rezeki halal, dijamin.
Maka tak ada sebab seorang berkata saya darurat maka saya perlu ambil yang haram. Allah jamin. Cuma cepat atau lambat. Rezeki yang halal kadang-kadang datang lambat sebagai ujian. Sejauh mana kita mampu bersabar. Rezeki yang halal ini kadang-kala didatang dengan banyak ujian-ujian, kerenoh-kerenohnya. Untuk menguji sejauh mana kita mampu bersabar dengan ujian ini supaya kita dapat pahala. Bukan disebut dalam hadis intizaru farj ibadah. Menunggu sehingga diangkat kesusahan itu adalah ibadat. Selama mana kita menunggu rezeki yang halal, proses menunggu kita itu ibadat. Bukan saja-saja kita tunggu. Kalau kita kata lambatnya rezeki aku. Kalau yang jenis meniaga, lambatnya pelanggan datang. Lambat pelanggan datang. Yang jenis berkebun misalnya, lambatnya pokok ni berbuah. Yang jenis mengair, lambatnya ikan ni dapat. Tempoh kita menunggu tadi ibadat. Tapi orang tak sabar menunggu. Dia pun fikir lepas ni kena cari bomo lah. Minta pelaris. Maka dia melakukan perkara yang haram. Jadi kita lihat. Allah beri rezeki pada ulat. Allah bagi rezeki pada burung. Allah bagi rezeki pada ikan. Makhluk ini kita jauh lebih mulia daripada mereka. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Bukan Allah Ta'ala menyebut, wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada pun binatang-binatang yang melata atas muka bumi ini, yang merayap atas muka bumi ini, atau yang berterbangan di udara, melainkan umat seumpama kamu yang kami jamin rezekinya. Kami jamin rezeki, kami bagi rezeki. Bukan pernah satu ketika Nabi Allah Musa AS dia berjalan, tiba-tiba dia melihat satu batu, dan batu tadi pun pecah. Di dalamnya dia nampak ada seekor ulat. Bagaimana ulat dalam batu itu boleh hidup? Maka keluarlah pepatah Melayu, ulat dalam batu pun boleh hidup. Pepatah ini memberi maksud dalam kisah Nabi Allah Musa ada jaminan rezeki. Yang duduk dalam penjara pun ada rezeki, sementara yang bebas. Tuan-tuan yang duduk penjara dapat tak rezeki? 5 kali sehari makan. Artinya ada rezeki. Kalau orang yang bersalah dapat rezeki, sementara orang yang buat baik, takkan tak dapat rezeki? Yang kafir mendapat rezeki, takkan yang beriman tak dapat rezeki? Yang perangai buruk ada rezeki, takkanlah yang berperangai baik tak ada rezeki? Jadi satu benda yang kita faham, bahawa rezeki Allah jamin. Jadi maksudkan rezeki Allah jamin, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Maka tidak perlu kita merasa tamak dengan mengambil yang bukan hak kita, atau dengan kita mengabaikan perintah Allah, atau mungkin kita mengambilnya dengan cara-cara yang salah dalam Islam. Ada satu kisah yang masyhur, kita masih ingat guru-guru kita menceritakan kisah Nabi Allah Isa AS. Kisah orang tamak. Bila ada seorang Yahudi yang nak bermusafir dengan Nabi Isa, maka Nabi Isa AS bawa 3 keping roti, diberikan kepada Yahudi ini supaya pegang. Dia amanahkan, pegang roti 3 keping. Lalu mereka meneruskan perjalanan, sebab Nabi Allah Isa AS waktu mana dia berjalan, dia suka cari teman. Untuk apa? Untuk uji teman. Sebab kita tuan-tuan tak boleh kata seorang tu baik sampai kita pernah bermusafir sekali. Musafir sekali, kita tengoklah watak dia, tolak ansur ke, penyayang ke, berat ke, semua kita dapat tahu. Jadi Nabi Allah Isa AS bermusafir Yahudi ini dengan 3 keping roti. Tiba-tiba sampai di satu tempat, roti itu tinggal 2 keping. Yahudi ini makan. Kata Nabi Isa AS, bukankah roti tadi 3 keping? Dia kata tak, memang 2 keping dari asal tadi. Dia boleh bohong Nabi Isa. Setakat bohong ustaz-ustaz tu biasa. Bohong Nabi Isa AS. Dia kata memang 2 keping. Maka Nabi Allah Isa, tak apalah, kita berjalan. Mereka pun makan roti sekeping seorang, tapi mesti sekeping lagi siapa ambil. Lalu Nabi Allah Isa berjalan, jumpa orang buta. Lalu Nabi Allah Isa pun usap pada wajah orang buta sehingga orang buta dapat melihat. Jadi ada mukjizat. Lalu Nabi Isa tanya lagi soalan, demi Tuhan yang memberi keizinanku menyembuh orang yang buta, mana sekeping lagi roti tadi? Kata Yahudi tadi, tak ada, memang 2 keping. Dia dah tengok mukjizat ni. Maka mereka berjalan lagi. Waktu mereka berjalan, tiba-tiba mereka dihalangi oleh sebatang sungai.
Lalu kata Yahudi ini, bagaimana kita nak menyeberang? Kata Nabi Isa, ikut aku, baca bismillah dan yakin. Dibaca bismillah dan dia berjalan atas air. Dia kata subhanallah, dapat berjalan atas air pula. Kita ajaib. Tadi ajaib menyembuhkan orang buta. Lalu kata Nabi Isa, ni ajaib lagi, aku fikir mana sebuku roti lagi hilang tu, sekeping roti, siapa ambil? Kata Yahudi, tak ada orang ambil, memang 2 keping. Saya kata tak apalah, jalan lagi. Sehingga Nabi Allah Isa berada di satu tempat, di tempat yang ada pasir, ada tanah. Lalu Nabi Isa AS gumpal dia menjadi 3 gumpalan. Ambil tanah gumpal. Tiba-tiba dengan mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Isa, ketiga-tiganya jadi emas, jadi ketulang emas. Lalu kata Nabi Isa AS, kamu seketul, aku seketul. Yahudi tanya, yang seketul lagi pula untuk siapa? Untuk yang ambil roti satu tu. Siapa yang ambil roti, itu hak dia. Dengan cepat Yahudi tu kata, saya lah makan roti tu sebenarnya. Saya lah makan roti. Lalu Nabi Isa AS pun tak ambil, dia bagi semua. Ambillah kamu 3-3 ni. Nabi Isa tak nak ambil. Ambil kamu 3 ketul emas. Kamu tahu kesudahan orang tamak. Maka Nabi Isa meninggalkan dia, kamu dah tak layak ikut aku. Sampai tak apalah, ambillah kamu 3 ketul emas ni. Tuan-tuan ni teruja dapat 3 ketul emas. Tengah dia teruja macam mana nak buat 3 ketul emas, tiba-tiba datang 3 orang yang naik kuda. Tengok ada emas, mereka teruja lalu mereka merompak, mereka membunuh orang tu. Maka kesudahan orang yang nak 3 ketul emas tu dibunuh oleh 3 lelaki berkuda, perompak. Bunuh. Lalu ketika mana mereka nak bagi ni, 3 orang bagi 1 seorang. Seorang berkata, ish, kalau kita dapat bagi 1,5 kan bagus. Apa kata kita rancang bunuh seorang ni. Lalu mereka pun merancang, mereka kata, kamu boleh tak pergi kedai, pergi ke pasar, beli makanan, kita makan dululah sebelum kita bagi emas. Maka dia beri duit untuk dibeli makanan. Yang seorang ni pun terfikir, emas tadi kalau aku ambil 3-3 kan bagus. Maka dia rancang untuk letak racun pada makanan. Dia beli makanan, letak racun. Yang 2 ni berpakat, nanti dia sampai kita bunuh dia supaya kita dapat emas 1,5 seorang. Sebaik saja kawan dia balik bawa makanan, lalu dia pun ditikam dia belakang, mati. Yang 2 orang ni teruja dapat 1,5 seorang. Mereka kata, kita makan dululah. Lalu mereka makan makanan yang beracun, maka semua mati. Lihat sifat tamak. Dan ini juga berlaku dalam sejarah kerajaan Kisra. Kerajaan Kisra, bila mana anaknya ingin mengambil jawatan ayahnya, apa yang anak dia buat? Anaknya bunuh ayah dia. Maka bila bunuh ayah dia pun mati. Maka dia pun menghantar surat kepada semua gubernur wilayah bahawa kerana ayahnya zalim, aku dah gulingkan ayahku dengan membunuhnya. Maka semua taat kepada aku. Salah seorang gubernurnya bernama Bazan di Yaman. Bernama Bazan. Lalu bila anak yang membunuh ayah dia, Raja Kisra, dia nak buka peti rahsia yang menjadi simpanan ayahnya. Maka dia buka peti rahsia. Maka di dalam tu ada sekeping surat. Bila dia buka, berterabur racun kena pada anak dia. Lalu dalam surat itu ditulis, aku sudah tahu satu hari nanti kamu pasti akan bunuh aku kerana tamak. Akhirnya mati belaka. Lalu kerajaan Kisra dipimpin oleh anak perempuan Syihraweh. Lalu Nabi SAW dengar, Nabi kata apa? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tak akan lagi berjaya orang yang dipimpin oleh perempuan. Kisah hadis ini. Bagaimana tamak? Harun Rashid waktu melihat kedua anaknya, dia kata, aku melihat kedua anakku sedang menunggu hari kematianku. Yang ini tamak pada kerajaan dan kuasa. Tamak menjadi penyakit kepada manusia. Sebab itu tuan-tuan, kita nak merawat sifat tamak tadi. Sesudah kita mengetahui bahawa semua berlaku itu dengan takdir Allah, rezeki kita ke pangkat kita apa sahaja. Kalau kita tamak, yang ruginya kita. Sama ada kita tamak harta, atau kita tamak pangkat, atau kita tamak kedudukan dengan mengambil cara yang tidak sebenar, dengan cara yang salah. Di dalam Islam dibagikan tamak itu pada 2. Satu yang disebut sebagai tamak yang mulia, tamak yang baik. Satu lagi lah tamak yang tak baik. Tamak yang baik ni tuan-tuan, bila kita tamak melakukan amal soleh, itu tak apa, tamak lah.
Al-amalus salihah, buat banyak-banyak amal soleh sementara di bulan Zulhijjah, pada 10 awal Zulhijjah, pahalanya besar. Sehingga Nabi SAW menyatakan, ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ila Allah min hazihil ayyam. Tak ada amalan yang paling Allah suka dilakukan berbanding 10 awal Zulhijjah ini. Apa saja amalan Allah Ta'ala suka. Kita senyum, Allah suka senyuman pada bulan Zulhijjah. Kita memaafkan, Allah Ta'ala suka. Kita bersedekah, Allah Ta'ala suka. Amalan yang afdal, yang baik. Jadi kita pun tamak, ambil kesempatan 1 hingga 10 Zulhijjah, buat sebaik-baik amalan. Kita nak buat korban, kita nak memperbanyakkan solat sunat, puasa sunat. Yang tak boleh puasa sunat, dia memberi ruang untuk menyediakan makanan untuk orang berpuasa sunat dan lain-lain. Kita tuan-tuan tak dapat yang A, ambil yang B. Yang tetap dapat kelebihan yang hampir sama. Ataupun tamak untuk mendapat keampunan Allah. Sebab itu bila Nabi SAW menyebut amalan ni Allah ampunkan, amalan ni Allah ampunkan, amalan ni kalau kita buat Allah ampunkan, lalu kita tamak untuk melakukannya, walaupun kalau kita kira dapat sekali keampunan dah cukup. Tak, kita nak dalam semua sudut Allah Ta'ala ampun kita, dalam semua amalan yang membawa keampunan Allah. Bila Nabi SAW menyebut tentang kelebihan puasa Arafah sebagai contoh, tukaffirus sanatan madiyah, akan menghapuskan dosa yang lepas dan dosa yang akan datang. Lalu kita puasa Arafah. Kita tahu pula siapa yang buat macam ni, Allah ampunkan dosanya dengan mengucap ungkapan zikir-zikir tertentu. Kita buat juga kerana tamak bagi mendapat keampunan Allah. Yang ketiga, kalau kita tamak untuk masuk syurga. Nabi SAW menyatakan siapa yang solat sunat 4 rakaat sebelum asar masuk syurga. Nabi SAW menyatakan siapa buat ni masuk syurga. Dengan mudah lalu kita buat semua. Saya ada terjemah satu buku tentang 40 amalan syurga. Dan buku tersebut menyebut tentang amalan-amalan yang mudah masuk syurga. Yang ni masuk syurga, yang ni masuk syurga. Lalu kita tanya berapa kali nak masuk syurga? Tak, lagi mana ada amalan ni kita nak buat. Maka ini tamak untuk memperolehi syurga. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wallazi atma' an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan orang-orang yang sentiasa tamak supaya Allah Ta'ala mengampuni setiap kesalahannya pada hari kiamat kelak. Dan ada tamak yang tercela. Tamak yang tercela seperti tamak harta, tamak kepada kuasa, tamak kepada makan, tamak pada minum. Setengah ulama berkata, bila mana kamu dah kenyang, kamu masih makan, itu maknanya tamak. Lebih baik kamu beri pada anjing. Biar anjing makan lah, lebih baik. Sebab kamu dah penuh, makan buat apa lagi? Itu suatu gambaran bagaimana tamak-tamak ini suatu perkara yang boleh membawa kerosakan hati kita. Sebab itu kata ulama, belajar untuk menyekat perkara yang harus supaya menjadi benteng, supaya kita tak tamak benda yang haram. Ada benda-benda harus kita nak, kita belajar tidak mahu mengambilnya. Padahal benda itu harus. Untuk apa? Menjadi benteng supaya kita tak ambil yang haram. Maka ini bagaimana kita nak didik diri kita. Bila Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, dia sentiasa datang minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta. Lepas tu datang minta lagi, lepas tu datang minta. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kepadanya supaya tidak tamak. Kerana orang suka meminta ni dia ada jiwa tamak. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwatun, faman akhazahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhazahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Maksudnya, wahai Hakim, harta ni memang menarik, harta ni memang mengujakan, harta ni memang manis dipandang. Siapa mengambil harta dengan jiwa yang cukup, maka diberkati hartanya. Tapi siapa yang mengambil harta dengan jiwa yang tamak, tidak akan diberkati hartanya, seumpama orang yang makan dan tidak kenyang. Tuan-tuan, ini makna perkara-perkara ataupun kesan daripada tamak. Kerana itu pengarang kita menyebut, mengajar kepada kita bagaimana kita nak ajar diri kita redha dengan apa yang Allah beri pada kita. Apa yang Allah bagi cukup. Kita tak sampai peringkat nak mencari rezeki, berpenatan mencari rezeki
dengan melakukan perkara yang dilarang dicegah oleh Allah. Dah kita dapat halal banyak ni, cukup lah. Tak cukup ni Ustaz, saya kena merompak. Gaji kita 800 sebulan. Cukup? Saya minta tak cukup. Habis buat apa? Saya claim tipu, claim palsu. Dia tak mesyuarat, dia kata mesyuarat. Atau mesyuarat, kalau naik kereta, dia kata naik kapal terbang. Atau dia buat claim, maka claim palsu dia pun dapatlah lebih banyak. Tamak seumpama ini tidak akan memuliakan kita, bahkan ia akan menghina kita. Kita seharusnya belajar sabar. Kalau orang-orang yang tamak pula sampai meninggalkan perintah Allah, apa yang kamu dapat akan menyempitkan lagi dada kamu. Kerana Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada perintah Allah, daripada ajaran Allah, kami jadikan kehidupannya sempit. Dan bila mana kita mengambil yang haram, maka rezeki kita semuanya rosak. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'alal qaum. Sesungguhnya Allah tak akan ubah nikmat yang Allah beri pada seorang hamba, melainkan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka yang ubah. Allah bagi nikmat keluarga kita dah bagus, anak-anak kita pun cantik, rezeki kita pun cukup. Lalu kita mula mengambil yang haram sebagai jiwa tamak. Yang haram ini masuk, dia cukup panas, dirosakkan hubungan keluarga kita. Daripada isteri tak ada isteri, daripada ada anak tak ada anak, berantakan rumah tangga dia. Sebab dia masukkan sesuatu yang panas, dia memasukkan sesuatu yang syubhah yang akan merosakkan rumah tangga dia. Yang asalnya dia nak ambil harta-harta ini untuk bahagiakan rumah tangga, dia menjadikan huru-hara, malapetaka rumah tangga. Sebab itu jangan ambil yang bukan hak kita. Jangan tamak. Kerana harta yang kita nak, kuasa yang kita nak, yang kita rasa boleh menjamin kehidupan kita, akhirnya menambahkan kesukaran kehidupan kita. Sebab itu kita perlu tahu bagaimana cara nak merawatnya. Para ulama menyebut tentang 12 cara bagaimana merawat penyakit tamak. Ni kita tak nak tamak. Yang saya sebut 3 kata kunci yang penting dalam bab tamak, itu mengambil hak orang lain, mengambil yang diharamkan oleh Islam, curi, merompak, riswah, dan mengambil harta dengan mengabaikan perintah Allah. Dalam 3 perkara ini kita buat, dianggap sebagai tamak. Macam mana kita nak merawatnya? Yang pertama ialah kita belajar dengan sifat qanaah, rasa cukup. Kalau rezeki kita banyak ni, cukuplah. Tak perlu kita nak tipu, nak rompak, nak tipu claim, tak perlu. Cukup. Belajar berakhlak dengan akhlak qanaah. Allah bagi ni dah cukup, berkat. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita mengetahui bahawa dunia yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita sekadar ini je. Semua benda yang kita dapat, tuan-tuan sekalian, inilah takdir Allah. Itu dalam pepatah Melayu kita sebut, yang segantang, yang secupak tak akan jadi segantang. Maksudnya bukan kata jangan berusaha. Bila dah rezeki kita banyak tu, memang banyak tu je. Biarlah kita bersengkang mata, kita buka kedai daripada subuh sampai subuh esok, dan memang rezeki kita banyak tu. Kita mengair daripada pagi sampai ke subuh, dan rezeki kita banyak tu. Kita mengetahui bahawa apa yang Allah berikan kepada kita itu yang ditakdirkan. Yang ketiga, dia perlu melihat keadaan para nabi, keadaan para wali, para ulama. Ambil pengajaran daripada hidup mereka, ambillah contoh tauladan yang baik. Lihat para nabi alaihissalam, mereka redha dengan rezeki yang sedikit, mereka redha dengan hidup yang sederhana. Lihatlah para ulama, mereka sanggup meninggalkan yang haram demi menyelamatkan agama mereka. Lihat bagaimana mereka mencari kebahagiaan dengan bersyukur pada Allah dan bersabar atas ujiannya. Tengok kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para ulama, para salihin dalam berurusan dengan kehidupan mereka. Dalam kisah mereka itu menjadi kekuatan kerohanian kita. Dan yang keempat, tuan-tuan sekalian, jangan kita menjadikan cinta kita pada harta, ketamakan kita pada harta melalaikan kita dari ingat Allah. Untuk latih jangan tamak. Pada waktu kita patut ingat Allah, segera ingat Allah. Waktu sembahyang. Waktu kita perlu melakukan berzikir pada Allah, kita zikir. Maka jangan jadikan kecintaan kita pada harta dan pangkat melalaikan kita dari ingat Allah. Dengan cara itu kita boleh merawat penyakit tamak kita. Yang kelima, kita mengetahui bahawa harta ini harta milik Allah, kita cuma menguruskan dia. Harta ni semua milik Allah, kita cuma urus. Pangkat ni milik Allah, kita cuma urus.
Allah Ta'ala menyatakan, Allah yang memberikan tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah yang memberi kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki. Engkau menarik kuasa daripada siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau menghina siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Jadi tuan-tuan, kita tahu harta ke pangkat, ia cuma satu bentuk ujian Allah untuk kita menguruskannya. Bukan kita nak bawa mati pun, maka hilanglah rasa tamak. Dan yang keenam, jadikan harta yang kita perolehi, pangkat yang kita dapat untuk kita melaksanakan perintah Allah. Harta tadi bantu fakir miskin. Pangkat tadi tolong orang-orang susah, yang kesempitan, yang payah berurusan. Nescaya hilang tamak kita. Sebab kalau sekadar ada harta, nak rasa kita puas hati dan gembira, itu yang menyebabkan tamak. Kita nak jadikan harta kita dalam jalan kebaikan. Kalau kita tak boleh semua pun ambil 1/3 untuk kebaikan, itu akan menghilangkan tamak kita. Dan yang ketujuh, keluarlah zakat, harta atau fitrah. Antara hikmah mengeluarkan zakat yang disebut oleh Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka yang akan membersihkan hati mereka dan membersihkan harta mereka. Hati kita bersih tuan-tuan bila mana kita keluar zakat. Jadi kebergantungan kita pada harta, kecintaan kita pada harta dapat dirawat dengan baik. Tamak kita pada harta dapat dirawat. Yang ke-8, an yakuna kariman ma'nas. Jadilah orang yang pemurah. Atau kalau Allah lapangkan rezeki, jadilah orang pemurah. Beri pada adik-beradik, silaturahim kita. Ada rezeki lebih, berilah pada kawan-kawan kita, berilah pada orang yang memerlukan. Kalau kita selalu belajar memberi, belajar membantu, hilang tamak. Saya harta nak buat apa? Saya nak tolong orang je, saya nak bantu orang je. Jadi kalau orang ni harta kat bilion kat tangan dia pun, dia tak rasa pun apa-apa, sebab kerjanya nak buat baik. Lepas tu tuan-tuan lihat bagaimana ada seorang jutawan Saudi yang terkenal yang bernama Sulaiman Ar-Rajihi, pemilik bank Rajihi. Dia punya derma dia tuan, derma dia orang estimate 2 bilion derma dia. Kita pun kena macam tu lah. Agak-agak sepanjang kita hidup ni, sebelum kita mati, ada tak target saya nak derma 1 juta? Yang kita derma dah RM10, RM20. Kita tak ada tak target saya, ustaz, sebelum saya mati saya nak derma 1 juta? Maknanya kita kumpul RM10, RM20, RM100 tu sampai jadi 1 juta. Ada tak? Ni dia derma 2 bilion daripada harta kekayaan dia. Luar biasa. Ni kebun kurma diwakafkan sepanjang Ramadan untuk dimakan di Masjid Nabawi, di Masjid Mekah. Masya Allah, orang-orang yang macam ni tuan-tuan, dia tak akan tamak. Walau dia berbilion, walau duit dia banyak, walau dia kaya, antara keluarga yang terkaya, keluarga dia raja terkaya, dia tak rasa langsung. Dia boleh hidup sederhana. Dan yang ke-9, carilah yang halal bila kita nak kumpul harta. Nak elakkan tamak, jangan masuk harta haram dalam pencarian kita. Kalau ada je benda haram, maka sikap kita mula berubah jadi tamak. Selagi mana tuan-tuan cari rezeki yang halal, cara dapat pangkat pun halal, selagi itu kita tak akan dijangkiti dengan virus tamak. Tapi bila ambil je harta haram, tamak pun muncul. Virus tamak ini mula membenih dalam diri kita bila kita ambil yang haram. Sebab itu kata Abdullah bin Mubarak, menolak 1 dirham yang haram lebih aku sukai daripada derma 100,000. Tolak 1 dirham yang haram lebih aku sukai daripada derma 100,000. Kerana menolak yang haram itu jauh lebih kuat. Kita perlu menguatkan diri kita. Kemudian yang ke-10, jangan minta dengan manusia. Kalau kita tak nak tamak, jangan minta dengan manusia selagi mana benda tu dah ada pada kita. Kalau tak ada nak minta tak apalah, tapi kalau dah ada tak payah minta lah. Orang kata saya nak bagi basikal ni, tak payahlah, saya dah ada basikal. Kalau setengah orang nak bagi basikal, bolehlah, saya nak lah. Nak juga walaupun dah ada dan tak ada orang naik pun, dia nak juga sebab dia nak kumpul kekayaan. Ini menyebabkan tamak. Saya nak bagi hadiah awak ni, benda ni, benda kita kata dah ada lah, saya tak nak. Maka itu akan membendung sifat tamak. Dan yang ke-11,
Jadilah orang yang amanah dengan harta orang lain. Tuan-tuan, bila orang suruh simpan harta di tangan kita, jadilah orang amanah. Jangan kita ambil oleh 1 sen. Orang amanah awak pegang, pegang. Kita tak usik pun. Bila kita belajar amanah dengan harta orang, kita tak akan tamak. Kita tahu ini harta orang, bukan saya punya. Buat apa saya ambil? Dah ajar amanah macam tu, insya-Allah letaklah berapa pun depan dia, dia tak akan ambil. Dan akhir sekali, janganlah kita cenderung untuk mengambil harta-harta umum. Apa maksud harta-harta umum? Kadang-kadang harta ni semua orang boleh ambil. Kita pun nak ambil, bolehlah, free. Tak, kita jangan cenderung untuk mengambilnya. Kita letakkan keutamaan bagi pada orang lain dulu. Ni orang letak pisang kat masjid. Letak pisang kat masjid. Maksud bagi letak pisang kat masjid, ambil lah sebiji seorang. Dia terus pikul satu apa nama ni, habis pisang tu pikul buat balik rumah dia. Ini tamak. Itu kan harta umum. Orang hantar kat masjid mi goreng, kita tuan-tuan patut ambil sebungkus, kita ambil 20 bungkus. 20 bungkus tak cukup sebungkus. Ini harta tu umum, jangan belajar ambil banyak. Ambil satu je lah. Dah kita ke masjid, dah ambil. Saya nak ambil untuk bini saya. Tak, isteri awak tak ke masjid. Ni nasi ke mi ke, dia letak untuk ahli masjid. Yang ke masjid layak ambil. Yang tak ke masjid, yang fikir, saya ni kat rumah ramai saudara mara, ambil lah 40 bungkus. Tamak. Ramai orang tuan-tuan bila dia cenderung mengambil harta umum ini. Dan saya katakan, kita tengok kat masjid dia orang tak pisang, dia suruh ambil sebiji seorang, yang ni pikul standang terus bawa balik. Dia letak dalam kotak ni, kuih tat. So ambil satu seorang, dia dengan kotak-kotak dia ambil. Orang macam mana dia akan tamak? Sebab itu tuan-tuan boleh perhati, bila orang letak makanan-makanan kat masjid, ini dipanggil harta umum. Maka bagaimana dia berurusan dengan harta? Kalau dia cuma ambil sikit, atau dia tak cenderung pun ambil, dia tak akan ada tamak. Tengok pisang letak kat masjid ni, dia tengok, tak apalah orang lain dah ambil, saya boleh beli sendiri, dia pun keluar. Tengok orang letak nasi ayam, tak apa, tak nak, bagi orang lain lah, ada orang lain kat rumah saya dah masak, ni orang lain yang tak masak. Jadi tuan-tuan, bila kita buat macam tu, maka kita akan dapat menyelamatkan diri kita daripada tamak. Itu 12 cara yang disebut oleh para ulama. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita carilah rezeki yang halal, rezeki yang baik, halang diri kita bertamak. Walau sebagian tamak itu seperti nampak seperti harus, kelak dia akan pergi kepada perbuatan yang haram, lalu kita akan menjadi masalah dalam hari pertemuan kita dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.